So, saya tunjuk basic lah dulu berkenaan dengan pembezaan. Okey. Kalau pembezaan ni kita dah belajar masa bab 2. Okey. Bab 2, saya cari pembezaan ada sini tak? Kita ada apa? Okey. So, kita masuk topik. Saya belajar basic dulu pembezaan. Okey. Ni basic je ni. So, yang penting awak ingat ialah Y, contohnya X kuasa N. Okey. Kalau sekolah saya akan ajar basic dia ialah untuk pembezaan saya guna konsep darab, lepas tu tolak 1. Okey, ingat darab maksudnya, okey, saya letak A sini. N darab dengan A, kita akan dapat dy dx N A X N tolak 1. Itu basic dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kalau bentuk macam ni, A X tolak B kuasa N. Okey, kalau ada kurungan pula. Kalau ada kurungan, sama juga konsep, iaitu darab, kemudian kita tolak 1. N ni, kita bawa ke depan, kita darab dengan 1. So, dapat N. A X tolak B N tolak 1. Tetapi kat belakang ni kita letak apa? Perkali bagi X. Perkali bagi X, yang ini. Okey, so saya letak A kat sini. Okey, tu perkali dengan X. Lepas tu, final answer N kali dengan A. Boleh kan? So, kita akan dapat nanti AN AX tolak B N tolak 1. Okey, clear macam tu. Yang seterusnya, saya letak sini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Yang nombor 3 ialah bentuknya macam ni. Y sama dengan UV. Okey. Contohnya, Y, saya ambil 3X kuasa 2, 4X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, ini contoh bentuk dia. So, daripada sini kita letak ni sebagai U, ni sebagai V. Okey, boleh? Laju ke? Tak laju kan? Okey kan? Okey. Boleh So, daripada kalau kita ada guna konsep Y sama dengan UV ni, kita ada formula dia, iaitu dy dx, okey, U dv dx tambah dengan V du dx. Okey, ni ada formula dia. Okey, nah ini. Okey, tu kalau UV, maksudnya U darab dengan V. Okey, kalau yang keempat pula, seterusnya, Y sama dengan U per V. Ni dalam bentuk pecahan. Okey, contoh saya ambil Y sama dengan 3X kuasa 2 per dengan 4X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, yang ini kita wakilkan dia sebagai U per V. Okey, so dia punya formula dia ialah dy dx V du dx tolak U dv dx over V kuasa 2. Okey, ini boleh? Kalau laju beritahu tau. Saya nak awak tu ni. Okey, saya bagi masa kalau awak nak screenshot ke ataupun print screen kalau guna komputer. Okey, boleh? Saya bagi masa 5 saat. Okey, boleh Okey, ni basic. Dan seterusnya, boleh saya sambung? Okey, sekarang ni kalau aplikasi dalam pembezaan. Okey, aplikasi dalam pembezaan. Dia ada konsep dia, iaitu kadar perubahan. Pernah jumpa tak soalan ni? Kalau kadar perubahan. Kadar perubahan ni biasanya dia akan letak bawah tu ialah dt. Okey, contohnya
Kalau area X kuasa 2 contoh, so kadar perubahan luas kita akan dapat dA dt. Macam tu. Okey, ni ada dt. Tu kadar perubahan. Okey, so konsep dia iaitu awak kena tahu nilai asal dia. Okey. So sebagai contoh saya ambil X berubah dari 2 ke 2.01. Okey. Ni penghampiran. Okey, penghampiran. So X asal ialah 2. Okey, delta X ialah 2.01 tolak dengan 2. Awak dapat nanti 0.01. Tu contoh. Okey, tu kadar perubahan ataupun penghampiran. Okey, clear. Dan seterusnya, apa lagi? Okey. Yang ketiga ialah maksimum ataupun minimum. Titik maksimum atau titik minimum. Kalau awak ingat, nama dia titik pegun. Okey, titik pegun. Okey, konsep kat sini awak kena tahu. Bagi nota dulu dy dx. Okey, nama dia ialah kecerunan tangent. Okey. Sebelum kan awak carikan y sama dengan 3x kuasa 2 contoh. So dapat nanti dy dx 6x. Itu ialah kecerunan tangent. Okey, kecerunan tangent tu macam mana? Contohnya ini paksi y dengan paksi x. Sini ada lengkung. Okey, contoh lengkung. Dan dia punya tangent dia ialah di sini. Contoh saya ambil kat sini. Ini nama dia tangent. Okey. So kat sini kita boleh dapatkan titik untuk dapatkan dia nilai kecerunan. Okey, itu nama tangent. Kalau normal pula, normal dia ialah berserenjang. Okey. So nama dia ini ialah kecerunan normal. Okey, so nak dapatkan kecerunan normal dengan kecerunan tangent, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini kita dah belajar topik geometri koordinat. Okey, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, tapi kalau saya buat macam ni je. Tukar norm simbol dan terbalikkan. Contoh saya buat kecerunan tangent, sebut MT kecerunan tangent ialah 5. Okey, kalau dia bagi kecerunan tangent ialah 5. So, nak dapatkan kecerunan normal, okey, saya guna konsep tukar simbol dan terbalikkan. Tukar simbol macam mana? Dia bagi kecerunan tangent 5, positif 5. So, kita tukar simbol, kita jadi negatif. Okey. Kemudian, terbalikkan maksudnya, ini ialah 5/1. Okey. Jadi, kita terbalikkan dia, kita akan dapat 1/5. Itu nama dia kecerunan tangent dengan normal ataupun perpendikular. Kita guna juga ni masa geometri koordinat. Okey. So, contoh yang kedua pula, saya ambil kecerunan tangent dia bagi 3/4. Okey. So, kecerunan normal berapa? Siapa dulu tak tahu? Siapa boleh beritahu saya? Yes, negatif 4/3 ataupun negatif 1/3. Okey, macam tu je. Okey. Boleh? Okey, tu untuk kecerunan tangent. Kemudian, pada titik maksimum atau minimum, okey, dy dx sama dengan 0. Okey, ni yang dikatakan sebagai titik pegun. Okey, kat mana titik pegun ni? Okey, sebagai contoh saya ambil satu paksi.
Y dengan X. Okey, contohnya graf kita nak dalam bentuk macam ni. Contoh macam tu. Okey. So, kat sini nama dia kecerunan kosong. Ni nama dia titik pegun. Kat sini. Okey. Paras maksimum dengan paras minimum. So, kat sini kita minimum. Nah, ini maksimum. Okey. Pada takat minimum ataupun maksimum, ingat dy dx sama dengan kosong. Mesti sama dengan kosong pada titik pegun. Okey. Kemudian, saya bagi step lah macam nak dapatkan nilai minimum atau nilai maksimum. Okey. First step. Okey. Dapatkan dy dx. Okey, daripada kecerunan persamaan lengkung tu. First step, dapatkan dulu kecerunan dy dx. Kemudian, nombor 2, dapatkan dy dx sama dengan kosong. Pastikan sama dengan kosong. Okey. Untuk apa? Untuk dapatkan nilai x. Okey. Boleh? Yang ketiga, okey. Kemudian, dapatkan d kuasa 2y dx kuasa 2. Ini nama dia pembezaan kali kedua. Okey, ingat tak kali kedua. So, daripada y pergi ke dy dx. Ini nama dia terbitan pertama. Dy dx pergi kat lagi. D kuasa 2y dx kuasa 2. Ini terbitan yang kedua. Terbitan pertama, terbitan kedua. Okey, clear itu Okey, saya padam. Okey, so dapatkan d kuasa 2y per dx kuasa 2. Okey. Kemudian dalam persamaan ni gantikan nilai x. Okey, gantikan nilai x tadi ni yang awak dapat tadi masa dy dx sama kosong tu. Okey. So, bila awak gantikan dy dx sama kosong, awak akan dapat nilai x tu 2 tau. Akan dapat 2 nilai. Kenapa? Sebab ada 2 lengkung. Okey, satu minimum, satu maksimum. Okey. So, bila gantikan nilai x, jika nilai lebih besar daripada kosong, lebih besar daripada kosong, kita katakan sebagai minimum. Okey. Kalau kecil daripada kosong, maksudnya negatif, kita katakan sebagai titik maksimum. Okey, nanti kita cuba nanti. Ada contoh soalan nanti. Okey. Kemudian nak dapatkan titik. Okey. Gantikan nilai x dalam persamaan asal tadi. Okey. Untuk dapatkan titik. Kan ada persamaan asal sebelum dy dx tu, y sama dengan bla 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 tu, ganti dalam tu. Awak dapat nanti titik nilai x dengan y. Okey, saya rasa itu saja kot. Okey, awak boleh print screen ataupun nak tanya soalan apa-apa ke sebelum saya teruskan dengan perbincangan soalan. Tanya apa-apa ke? Okey, boleh. Zakat ni Okey tak apa. Kalau ada soalan kita bincang nanti. Okey, sekarang ni ada 6 orang. Okey. So, kita akan bincang soalan ni sampai pukul kita beritahu kelas sampai 9.45 kan? Afnan dah beritahu dah. Betul. Okey, tapi tak apa. Saya akan buat kelas sampai 9 suku. Okey. Lepas tu saya akan bagi satu task. Mungkin dalam 2-3 soalan. Awak buat. Kemudian dalam 9.30 ataupun 9.40 kita bincang balik topik tu. Okey. So 9 suku nanti kita boleh offline ataupun awak nak keluar daripada Google Meet ni pun boleh nak buat. Kemudian 9.30 ataupun 9.40 kita masuk balik untuk bincang soalan tadi. Okey, clear? Okey, Jun.
Okey, baik. Contoh soalan, kita bincang satu soalan ni. Nampak tak? Besar ke kecil ke? Besar kan? Okey. Aku tak nampak, saya zoomkan lagi ni. Saya zoom sikit lagi lah. Okey. Soalan dia ialah bezakan 2x kuasa 2 1 tolak 3x kuasa 2 terhadap x. Okey, kalau kat sini saya nak beritahu, kita boleh expand tak? Maksudnya 2x kuasa 2 darab 1 2x kuasa 2 darab yang 3x. Boleh expand tak? Tak boleh. Good. Kenapa tak boleh? Very good. Sebab ada kuasa 2 ni. Okey, tak boleh So, kena hati-hati kat sini. Okey, Cun. Okey, jangan buat yang tu. Bahaya. Okey, sekarang ni, kita nampak dah. Kat sini ada satu kumpulan. Dekat sini pun ada satu kumpulan. So, kita katakan sebagai U dan V. Okey. So, kita dapat nanti Y sama dengan UV. Kita guna konsep Y sama dengan UV. Okey, apa formula dia? Formula dia ialah U dV dx tambah V du dx. Okey, ni formula dia. Okey. So, kita ambil dulu U U saya ambil sama dengan 2x kuasa 2. V saya ambil sebagai 1 tolak 3x kuasa 2. Okey, saya tunggu respon awak. Apakah nilai du dx? Okey, good. Kita dapat 4x. Okey, Cun. dv dx. Kita dapat apa? Cuba dulu. Sambil tu, cuba dulu. Okey, boleh. Okey, Nalin boleh dapat Kita guna konsep tadi darab tolak 1. So, kita buat ke depan. Ting 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 ke depan. So, kita dapat 2 1 tolak 3x kuasa 2 tolak 1. Okey, jalan belakang tu jangan lupa. Perkali bagi x. Mana? Ni, negatif 3. Yang ni. Okey. So, letak sekali negatif. Kemudian, 2 ni kalikan dengan negatif 3. So, dapat nanti negatif 6 1 tolak 3x kuasa 1. Ataupun tak payah letak apa. Okey, tu ialah dv dx. Okey, clear Okey, sekarang dah ada dah. U dah ada, V dah ada, du dx pun dah ada, dv dx pun dah ada. So, jom kita masuk dalam formula. Okey. So, u dv dx. Mana u? Kita ambil 2x kuasa 2. Kemudian, dv dx. Okey, negatif 6 1 tolak 3x. Okey. Yang ini saya boleh expand tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, sebab kurungan tu tak ada kuasa kan? So, kita akan dapat nanti negatif 6. Alah, warna merah lah dah. So, terdapat nanti negatif 6 tambah 18x. Okey. Kalau saya tak nak pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya letaklah. Saya tak nak lah. Sebab nanti renyah nanti. Okey, saya tak nak pun boleh, tak ada masalah. 1 tolak 3x. Okey. Kemudian, tambah dengan V. Mana V? Okey. 1 tolak 3x kuasa 2. Du dx. Letak sini 4x. Okey. Boleh follow Okey, sekarang ni apa sekarang ni kena buat ni? 2x. Okey. Sekarang ni nak kena buat apa? Kita kena tengok dalam tu yang manakah senang dia.
Okey. Okey. Yang manakah dalam kurungan ni yang sama? Dia ada kumpulan. Kumpulan 1 dengan kumpulan 2. Okey. Yang manakah sama dalam dua-dua kumpulan ni? Sebab kita nak faktorkan dia. Ada tak? Ada tak? Okey, good. 1 tolak 3x. Kalau ada sama dalam tu, kita keluarkan 1 tolak 3x kat luar. Okey. So, yang tinggal dalam nanti adalah 2x kuasa 2 dengan 6. Okey. Tambah pula dengan 4x 1 tolak 3x. Okey. Nampak tak? Yang first kali ni, yang ni saya dah keluarkan dah. So, tinggal lah 2x kuasa 2 dengan 6. Okey. Yang ini pula ada 2. Bila saya keluarkan 1, tinggal 1 kat dalam ni. Okey. So, dapat 4x, 1 tolak 3x. Okey. So, bila kita pemudahkan dia, kita akan dapat nanti 1 tolak 3x. Dalam kurungan ni, 12x kuasa 2 tambah 4x tolak dengan 12x. Okey. Boleh? Yes. Negatif tu. Okey, thank you. Negatif tu 6. Okey. Sorry, saya tak nampak dia. Okey, nasib baik orang nampak. Okey, negatif 6. So, sini ada negatif 6. So, dapat negatif 12. Okey. So, kita simplify lagi. Kita susun. 1 tolak 3x. Yang dia dapat negatif 12x kuasa 2 tolak 12x tambah dengan 4. Apa pula? 4x tolak 12x apa? 8. Okey. 4 tolak 12 dapat 8x. Okey. 12x kuasa 2 4x 12x kuasa 2 sini. Okey. Okey. Sorry. Tak nampak. Negatif 20 4x kuasa 2 tambah 4x. 4x tolak 12x. Okey. Negatif 12x kuasa 2. Okey. Okey, clear sini. Okey. So, kita yang dalam kurungan besar ni kita boleh pemudahkan lagi. So, dapatnya itu. Okey. Awak nak screenshot ke? Nak apa? Print screen ke ni? Boleh? Saya zoomkan bagi fit dia. Okey. Boleh screenshot. Okey. So, saya nak teruskan lagi. Boleh? Dengan next question. Okey, yang ini. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Konsep yang sama juga. Bezakan 3x kuasa 2 dengan 4 tolak x. Okey, terhadap x. Okey. So, kita buat dulu. Kita buat space je sikit. Okey, soalan A. Saya tinggalkan sikit lah space. Takut tak muat nanti. Okey. So, kita ambil mana? U sebagai apa kita ambil automatic? U ialah 3x kuasa 2. V kita ambil 4 tolak x. Okey. So, kita carilah du dx. Dapat apa du dx? Okey, good. 6x. dv dx. Negatif 1. Okey, good. Okey. So, kita masuk dalam formula. Apa formula dia tadi V du dx tolak u dv dx per dengan v kuasa 2. Okey, ni formula dia.
Okey. So, kita masuk dalam formula. Okey, jom kita masuk dalam formula. V du dx. V du dx. So, ni. Okey, so 4 tolak X didarab dengan 6X. Okey, tolak 3X kuasa 2 dengan negatif 1. Apa kita dapat nanti? Positif 3X kuasa 2. Okey, boleh saya teruskan yang tu? Kita dapat positif 3X terus. Sebab negatif, positif. Okey, clear? Okey. Per dengan V kuasa 2. 4 tolak X kuasa 2. Okey. Nampak ke ni? Okey. 4 tolak X kuasa 2. Okey, teruskan. Okey, saya nak tanya awak. Bolehkah saya potong macam ni ni jadi 1, ni jadi potong. Boleh tak? Tak boleh sebab belah kanan ni tak ada kawan dia lagi. Dia tak sama tau. Okey, hati-hati ke situ. Okey, so macam mana kita kena buat? Kita kena expand yang atas tu. Okey, so 4 kali 6X, X kali dengan 6X. So dapat nanti, saya sambung sini lah. Ini sambung bawah. Sambung bawah So dapat 24X minus 6X square kuasa 2 tambah dengan 3X kuasa 2 per dengan 4 tolak X kuasa 2. Okey, boleh? So, kita pemudahkan lagi yang belah kanan tu. Ting-ting saya letak sini. Negatif 6X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2. So, dapat nanti 24X tolak 3X kuasa 2 per dengan 4 tolak X kuasa 2. Okey. Yang atas tu kita boleh buat form faktoran tak? Yang atas tu. Boleh kita keluarkan 3 lah. 3X. So dapat nanti 8 tolak dengan X. 4 tolak X kuasa 2. Okey, itu saja. Ada soalan tak? Clear? Kalau malu nak cakap, tekan hands up tu boleh. Klik hands up tu. Kalau ada soalan, tanya Yes. Okay, good. Tanyalah. Okay, saya boleh slowkan. Boleh. Tak ada masalah. Okay, so kalau laju saya beritahu. Saya slowkan. Okay, so saya ulang balik. Untuk soalan nombor 2 ni, dia kata bezakan 3X kuasa 2 per dengan 4 tolak X terhadap X. So, dia ada atas, dia ada bawah. Okay, so ke atas ni ialah kita katakan sebagai, ingat tak, Y sama dengan U per V. Okay, so cikgu ambil U sama dengan 3X. Yang ini, okay, saya yang lain, hijau. U sama dengan 3X kuasa 2 dan V sama dengan 4 tolak X. Okay, boleh Kemudian du per dx sama dengan 6x. Ni kita dia differentiate dia, dapat du dx 6x. 2 darab dengan 3 dapat 6x. Okey, seterusnya v sama dengan 4 tolak x. Kita differentiatekan dia, kita dapat nilai negatif 1. Okey, saya beritahu kenapa 4 tolak x kita dapat negatif 1. Okey, cuba tengok U, tengok 4. Ada X tak? Tak ada. So, automatik kita padamkan dia. Okey, negatif X. Ada. Bermaksud depan ni 1. Okey, bila kita differentiate, kita dapat negatif 1. Hilanglah X. Okey, contoh lagi. Y sama dengan 3X. So, dy dx. Okey, kita guna konsep darab tolak 1 1 darab dengan 3 dapat 3.
Okey. X. Kemudian kita tolak 1 kan? Dapatlah kosong. Okey, 3X kuasa kosong. X kuasa kosong ni, nilai dia ialah 1. Any number, apapun nombor, bila kita kuasa kosong, dapat 1. Jadi, 3 darab dengan 1. Dapat 3. Itu maksud dia. Okey, kalau ada X, hilang. Padam terus X. Senang je. Okey. Boleh ya? Okey, kalau tak boleh, beritahu. Okey. Laju lagi. Tak apa, saya slowkan lagi. Jangan risau. Boleh. Okey, next. Saya sambung lagi tadi ni ya. Okey, kemudian dalam formulanya ini saya masukkan V du dx. V du dx. Okey, kemudian U dv dx. Okey, kenapa 3x kuasa 2? Sebab kat sini dia ada negatif 1. 3x kuasa 2 kali negatif 1. Tapi tolak tadi kan? Okey, tolak tadi. Sekejap saya padam. Ni saya padam. Okey. Sepatutnya tolak 3x kuasa 2 didarab dengan negatif 1. Tapi saya ambil positif sebab negatif dia akan jadi positif. Dapat 3x kuasa 2. Okey. Kemudian yang atas ni kita selesaikan dia. Okey, 24x tolak 6x kuasa 2 tambah dengan 3x kuasa 2. Okey, so dapat nanti 24x tolak dengan 3x kuasa 2. Sebab negatif 6x kuasa 2 tambah 3x. Okey, ini simplify. So, saya keluarkan 3x sebagai faktorkan dia. Dapatlah 3x, 8 tolak x per dengan 4 tolak x kuasa 2. Okey, boleh? Okey. Okey, kalau okey, sambung soalan B ya. Okey, soalan B ni cikgu nak awak cuba buat sendiri. Okey, sediakan kertas dengan pensel. Fx dia bagi 4x kuasa 3 tolak 5x kuasa 2 tambah dengan x. Okey. Saya tak tanya dulu f prime x, f tanda tu. Okey, cikgu bagi masa. Nanti cikgu tanya salah seorang saya pilih Apakah jawapan awak? Okey, Nur Aina ada. Dia takut. Kita je ni, kelas-kelas kita je. Okey, Aina, dapat tak jawapan dia? Apakah f prime x? Ada Aina ni. Tak ada. Malu nak khabar. Okey, siapa nak volunteer? Apakah f prime x? F tanda x. F tanda x ni masuk juga, sama juga dengan dy dx. Dia juga sebagai dy dx. Kalau y, kita jadikan dia dy dx. Kalau fx, kita jadikan dia sebagai f prime x. Okey, jangan risau. Konsep sama je. Okey, saya nak tanya. Siapa nak volunteer? Ada volunteer? Apakah f prime x? X tambah 1. Okey. Alin okey tak? Okey, tak apa. Saya tunjuk 3 darab dengan 4 dapat 12. Kemudian kita tolak 1. Saya zoomkan macam ni. Okey, so dapat nanti 3 darab 4 12. 3 tolak 1 dapat 2. Okey, next. 2 darab dengan 5 dapat 10. Dan 2 tolak 1 dapat kuasa 1. Tapi saya tak tulis lah kuasa 1 tu. Okey. Yang X tu saja kita anggap dia sebagai 1 kat depan ni. Ada 1. Tadi saya tunjuk tadi kan. Kalau 1X, kita terus padam X. Dapatlah tinggal 1 ujung tu. Okey, clear tak? Clear ke? Kalau laju beritahu. Okey. So, soalan dia ialah
find ataupun cari f tanda 3. F tanda 3 ni apa maksudnya? Sini X kan? Tapi dia suruh ganti dengan 3 je. Apa maksud dia ialah awak gantikan X tu dengan 3. 12, 3 kuasa 2, 10, 3 tambah 1. Okey. Cuba tekan kalkulator. Dapat jawapan 79. Yang lain? Dapat tak 79? Lama. Okey, good. 79. That's it. Itu saja. Okey, ada soalan tak setakat ni? Nak screenshot ke? Print screen? Sekejap Okey, boleh. 5 saat. 3, 1. Okey. Okey, next. Untuk soalan macam ni pula. Ni tadi ni. Ada lengkung, ada tangent, ada normal. Okey. Ni risau. Senang je. Okey. Cikgu bagi awak masa untuk baca dan fahamkan. Diberi M, titik M, 1, 2. So, kita tahu dah. Ini ialah X, ini ialah Y. Okey. Ialah satu titik terletak pada lengkungan ting. Okey, lengkungan ini. Cari keturunan tangent. Okey, satu keturunan tangent. Nombor 2, dan persamaan normal kepada lengkungan itu pada M. Titik M. Okey, terletak pada titik M. Okey, senang tu. Bila jumpa macam ni, dia bagi persamaan lengkung kan. Y 4X kuasa 2 tolak 5X tambah 9. Okey, automatik awak dapatkan dia dy dx. Okey, apakah dy dx? Saya nak tanya lagi. Aina pula. Apakah nilai dy dx? Okey, congak terus je. Mana Aina ni? Malu pula dia. Afnal. Okey, mana Afnal? Okey, Afnal apa Afnal? Okey. Tolak. Okey, 8X tu betul. Tak apa, jangan malu lah. Kawan-kawan awak dalam ni. Ni risau. Okey, good. Tolak 5. Okey, saya zoom sekejap. Okey, so guna konsep yang sama, darab tolak 1. So 2 darab 4 8. Kemudian 2 tolak 1 1 kat sini. Okey. Kemudian 5x. Ingat tak kalau 5x kuasa 1 terus cancel x. Dapat negatif 5. 9 tu macam mana? 9 tu tak ada x, biarkan je, habis. Dapat 8x tolak 5. Okey. Clear situ? Dapat 8x tolak dengan 5. Okey, sekarang ni ingat lagi tak tadi? Apakah fungsi dy dx tadi ni? Saya bagi nota tadi. Apa nama maksud dia dy dx ni? Dy dx ialah nama dia kecerunan tangent. Okey, dy dx ni ialah kecerunan tangent. So, dalam soalan dia kata diberi M ialah cari keturunan tangent. Okey, alamak macam nak cari? Okey, senang je. Dalam dy dx dia ada 8x tolak 5 kan? Sekarang ni macam nak dapatkan ganti nilai x? Okey, ingat dia kata kepada lengkungan pada titik M. So kita guna titik M tu. Titik M tu ada x tak? Ada kan? Okey, kita gantikan je x tu dengan 1 tolak 5. Apa jawapan? Dapatlah 3. That's it. Itu sahaja. Okey, clear. Okey, saya ulang balik First, awak dapatkan dulu y. Dapat dulu y lah. Sorry. First, dapatkan dulu dy dx. Okey. Dy dx.
Awak dapat 8x tolak 5. Okey, clear ha? Kalau ada soalan tanya tau. Jangan malu, jangan takut-takut. Jangan segan. Kalau awak segan, saya segan nak nanti ni. Sedulah pemalu saya ni. Okey. So 8x tolak 5. Okey, kenapa cikgu saya gantikan dengan 1? Alamak, memang mana 1 ni? Okey, 1 ni kan dia kata cari kecurunan tangen dan persamaan nolak kepada lengkung itu pada titik M. So dia suruh guna titik M ni. Okey, titik M dia bagi 1 dengan 2. Iaitu x1, y2. So saya gantikan x2 dengan 1. Kita dapat 8 darab 1, 8 tolak 5 dapatlah 3. Ini nama dia kecurunan tangen. Itu saja. Okey, clear dah yang ni. Okey, cun. Next, persamaan normal. Okey. Nak buat persamaan ni. Saya bagi hint. Nak buat persamaan, dia mesti ada dua penting tau. Awak guna konsep ni pun dalam geometri koordinat form 4 tahun lepas. Tahun ni form 5 kan? Tahun lepas form 4. Nak buat persamaan ni senang je. Awak mesti ada kecurunan M dan juga titik. Ataupun X dengan Y. Cukup. Ada dua ni je cukup dah nak buat persamaan. Okey. So, cara nak buat persamaan normal. Persamaan normal. Okey, first. Saya nak tanya. Kita kena dapat dulu kecurunan kan? Okey, dapat kecurunan. M normal lah letak sini. M normal. Okey. Ingat tak tadi? Maksudnya nak tukar kepada tangen kepada normal. Kita kena buat apa tadi konsep dia? Tukar tempat ke, tukar simbol ke, tukar apa ni? Tukar? Yes, tukar simbol. Yes, terbalikkan. Tukar simbol, terbalikkan. Tukar simbol, terbalikkan. So, daripada normal, tangen tadi, positif 3. So, tukar simbol dapat negatif. Kita letak negatif dulu. Okey. Kemudian, terbalikkan. Terbalikkan. Jangan awak buat macam ni pula. Tu terbalik, nombor terbalik tu sebenarnya. Okey. Terbalikkan ni, maksudnya ialah, okey saja. 3/1 maksudnya. So, automatik kita dapat nanti 1/3. Itu nama terbalikkan. Okey, cun. Dan kedua ialah koordinat ataupun titik. Dia suruh guna titik M kan? Okey, kita ambil titik M. 1 dengan 2. Okey, dah ada dah. Kecurunan dah ada dah. Negatif 1/3. Clear. Kemudian titik. 1 dengan 2. Okey, so nak buat persamaan senang je. Kita guna konsep geometri koordinat boleh. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Ingat lagi tak? Ingat lagi ya? X tolak X1, Y1. Y tolak Y1. M X tolak X1. Okey, so Y. Y tak tahu, kita letak je Y. Y. Mana Y1? Kita letak 2. M, mana M? Mana M? M adalah negatif 1/3. X, letak X. X1 mana? X1, 1. Ini Okay, so kita pemudahkan dia, simplify. So, Y negatif 1/3 X tambah 1/3 tambah 2. Mana tambah 2 pula ni? Tambah 2 ialah negatif 2 ni pindah ke kanan. Ting. Macam tu. Pindah kanan. Negatif 2. Pindah kanan jadi positif 2. Okey. Macam tu. Kemudian, yang kurungan ni, expand. Negatif 1/3 darab dengan X. Dapat negatif 1/3 X. Negatif 1/3 darab dengan negatif 1. Dapat tambah negatif positif. Okey. So, final answer you get Y negatif 1/3 X tambah 7/3. Okey. Clear tak? Okey. So, macam mana? Kalau 3 ni saya nak hilangkan boleh ke? Boleh juga. Bukan hilangkan. Pindahkan dia 3Y negatif X tambah 7.
Okey, mana satu jawapan dia? Yang nombor 1 ke yang nombor 2? Mana satu jawapan dia? Okey, kalau dalam konsep jawapan, yang mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Atas pun boleh, bawah pun boleh. Yang penting dia punya tengok kecurunan awak tu ada. Okey, nombor 1 boleh, nombor 2 boleh jawapan awak, tak ada masalah. Boleh je. Okey, nombor 3, soalan nombor 3. Ada tak soalan? Kalau soalan tanya. Boleh ke? Boleh ke? Laju Okey. Ya. Ya, soalan baru. Tapi tak tahu sekolah awak ada juga dia guna konsep ni. Apa macam mana? Awak buat ni y mx plus c pun boleh juga. Ada. Faham. Bisa guna yang ni. Okey, boleh. Sama juga. Contohnya saya guna yang ni ya, saya tunjuk yang ni ya, saya nak buat. Y sama dengan mx plus c. Sama je. Y saya ambil titik y tadi. Berapa titik y? 2. M negatif 1/3 X. X lah dah. X tu ialah 1 tambah C. So, 2 sama dengan negatif 1/3 tambah C. So, C nanti awak dapat juga nanti 7/3. 7/3 lah dah. Betul lah. 2 tambah 1/3. 7/3 kan? Dah dapat C ni masuk dalam ni. Betul tak? Y negatif 1/3 X tambah 7/3. Sama je. Cumanya, yang ini, yang B ni, guna konsep dalam matematik. Yang A ni, guna konsep dalam ADMAT. Kalau awak belajar matematik, yang A tu tak ada. Okey. Kalau dalam pelajar matematik sahaja ni ambil, dia tak belajar untuk konsep A tu. Itu kesimpulannya. Sama je sebenarnya. Boleh nak guna A pun boleh, nak guna B pun boleh. Tak ada masalah. Sama je. Okey, clear? Okey, boleh Okey. So, saya padam ini. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni senang je ni. Boleh saya sambung Okey. Garis lurus Y sama dengan 9X tolak 14 bertemu. Dia kata bertemu ni. Bertemu dengan lengkungan pada K. Okey, bertemu ni maksudnya dia macam ni. Ni paksi Y. Nampak tak gerak lah ni. Paksi Y. Paksi X. Lengkung ni kuasa 2 kan. Kuasa 2 macam ni. Okey. So, garis lurus ni bertemu. Mungkin dia bertemu macam ni. Mungkin dia bertemu macam ni. Mungkin bertemu macam ni. Kita tak tahu kan. Tapi bertemu tu maksudnya sentuh kat sini. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Salah satu garisan lah. Okay. Salah satu garisan lurus. Salah satu. So, kat sini nama dia K. Ni pun K. Ini pun K. Tu maksud dia. Okay, bayangkan macam tu Okay. So, saya padam. Nanti awak confuse lah nanti. Okay, sekarang ni bertemu. Bertemu ni akan dapat satu titik tau. Ataupun kita nama dia titik persilangan. Pernah dengar tak titik persilangan ni dalam geometri koordinat? Okey, titik persilangan. Kalau ada titik persilangan, apa kena buat? Sedih confuse kat awak. Tanya awak. Form 4 punya. Titik persilangan apa kita kena buat? Ataupun intersection point. Okey, dalam bahasa Inggeris lah. Intersection point dengan titik persilangan. Apakah kita kena buat? Okay, ingat lagi tak? Ada ingat? Okey. Saya bagi hint Kalau dalam soalan dia kata dua garis lurus bertemu, macam tu. Ataupun titik persilangan. Kita guna konsep
persamaan serentak. Okey. Persamaan serentak. Ingat lagi tak persamaan serentak? Dia ada dua. Bukan. Dalam topik sistem persamaan. Okey. So, ada dua. Persamaan serentak ni biasanya kita guna kaedah gantian. Okey. Ingat lagi ya? Okey, tak apa. Kalau tak ingat tak apa, saya remind balik untuk awak. Okey, so guna kaedah persamaan serentak. Ingat titik persamaan ni, titik perselangan mesti guna kaedah persamaan serentak. Okey, next. So, kita kena buat apa? Okey, kita kena buat, saya padam dulu Okey. Kita katakan sebagai Y sama dengan 9X tolak 14 ni persamaan 1. Kemudian 3Y sama dengan 5X kuasa 2 tolak 3X tambah 14 ni jadi persamaan 2. Okey. So, macam mana nak buat persamaan serentak? Senang je. Saya buat gantikan persamaan 1 dalam 2. Okey. Sebab dia bertemu kan? Okey. So, kita gantikan dia 3, 9X tolak 14 sama dengan 5X kuasa 2 tolak 3X tambah 14. Betul ke saya salin ni? Saya salin lah. Salah salin lah. 3X bukan 3 tambah 14. 3X tambah 3. Okey. Betul ke? 3X so 2. Okey. Betul kan? Okey. Kemudian, kita kena expand. Dah hilang dah Y, betul? Y tak ada dah. Tinggal X saja. So, dapat nanti 9 darab 3 berapa? 27. So, dapat 27X tolak dengan 42. Okey, good. 42. 5X kuasa 2 tolak 3X tambah 3. Okey. Ini kita dah guna konsep dalam algebra tau. Okey. Pelajar saya lemah sangat dalam algebra ni. Maksudnya nak kena susun apa semua tu. So, kalau kat situ, bila jumpa algebra, saya bagi hint dia. First, tengok dulu kurungan. Okey. Kalau ada kurungan tutup bracket, selesaikan kurungan dulu. Next step, kurungan dah hilang. Tengok pecahan pula. Hilangkan pecahan. Okey. Dan last step, kurungan dah settle, pecahan dah settle, susun ikut gen. Okey. Tu step dia. Tengok konsep algebra. Okey, so yang ini kurungan tak ada, dah settle, pecahan pun tak ada, dah settle. Kita kena buat susun. Okey, macam mana nak susun ni? Dari kiri ke kanan ke kanan ke kiri. Okey, senang je. Tengok pada X kuasa 2. Mana X kuasa 2? Okey, yang ini. 5X kuasa 2, betul? Positif ke negatif? Okey, kalau positif, so kita gerakkan kiri ke kanan. Kalau dia negatif, kita gerakkan kanan ke kiri. Dia contoh. Contoh macam ni. 27 tolak X kuasa 2. X sama dengan negatif 5X kuasa 2 tambah 8. Contoh. Okay, nampak tak X kuasa 2 ni? Dia negatif kan? So, kita pindahkan dia sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebab make sure dapat dia positif. Kalau nak senang, pastikan dia positif. Okay, sebab dia negatif ni nanti kita confuse nanti. Okay, sebab benda ni pun kita akan guna dalam topik form 4, iaitu fungsi kuadratik. Dah jumpa tak? Ketaksamaan linear. Okay, kita akan guna tu nanti. So, pastikan X kuasa 2 ni mesti positif. Memang boleh negatif, tapi nak lebih mudah untuk positif. So, boleh follow ke? Laju ke satu? Okay. So, kita dapat nanti
5x kuasa 2. Okey. Sana sini dapat 30x. Okey. Sana sini dapat apa ni? 3 dapat 45. Okey, sama dengan 0. Okey. Bila kat sini 5x kuasa 2 tolak 30x tambah dengan 45 sama dengan 0 kan? Okey. Sampai sini awak kena hati-hati. Awak tak boleh guna EQN terus. Okey. Sebabnya awak kena pemudahkan dia dulu. Baru boleh guna EQN. Okey, faham maksud cikgu Sebab bila saya tanda kertas, saya tanda kertas PM baru-baru ni. Pelajar akan terus ambil kalkulator, terus kira. Okey. Jadi jawapan dia salah. So bila jumpa macam ni, kalau boleh simplifykan dulu Okey, so kita simplify. Boleh ke faham ni? So dapat nanti x kuasa 2 tolak 6x tambah dengan 9. Okey, baru tekan kalkulator. Apakah jawapan awak? X sama dengan 3. Sama 3 lah Okey, so maksudnya x tolak 3 kuasa 2 sama dengan 0. X sama dengan 3. Okey, clear Dapatlah x sama dengan 3. Okey, apa yang kena buat ni? Kenyang keadaan ni saya padam Okey, juga harap awak faham ni. Okey. Okey, apa nak buat dah? X sama dengan 3. Okey, dah. Dia kata, hitungkan kecerunan bagi lengkungan pada K. Okey, tunggu dulu. Titik K tak dapat lagi ni. Titik K baru dapat nilai X sama dengan 3. Okey. Hitungkan kecerunan. Tak payahlah kot. Tak payah. Okey, senang je. Ambil persamaan lengkung. Okey. 3y sama dengan 5x kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Okey. Daripada persamaan lengkung ni, dapatkan y. Y sama dengan 5/3x kuasa 2 tolak x tambah 1. Okey, saya nak tanya awak, kat sini clear tak? Macam mana saya dapat? Sebelum saya tanya awak ni. Okey ke? Okey, boleh Okey. So, dapatkan saya dy dx. Okey, apakah nilai dy dx? Okey, saya tunggu. Okay, beritahu saya apakah nilai dy dx-nya. Kalau laju beritahu kalau begitu, kalau laju beritahu. Ini persamaan lengkung. Kemudian saya dapatkan nilai y. Cara dia ialah bahagikan dengan semua dengan 3. Okey, sebab kita saya nak y, sebab saya padam dulu. Saya takut ada tak faham. Risau. So y 5/3x kuasa 2 tolak dengan 3x per 3 3/3. So y 5/3x kuasa 2 potong-potong dapat x. Ni potong-potong dapat 1. Okey, sudah tanya awak apakah nilai dy dx? 10/3x tolak 1. Okey, yang lain clear tak? 10/3x tolak 1. Okey, cun. So, apa nak kena buat? Apa nak kena buat? Ini kan tadi kecerunan tangent kan? Ataupun kecerunan tangent. So, kita gantikan je nilai x tu dengan 2. Dapatlah jawapan nanti. Apa jawapan awak? 2 pula. Berapa x? Sorry. Bukan 2. 3. Mana 2 datangnya? Okey. So, ganti x tu dengan 3. Kenapa gentle? Ni terdapat tadi. Ting. Dapat yang tu. Okey. Potong-potong.
9 habis. Itu nilai dia. Okey, clear. Okey, saya bagi masa untuk ni screenshot. 5 3. Okey, clear. Nak take note kat mana take note? Okey. Dalam soalan nombor 4 ni ada yang tak faham? Tanya dulu. Tak apa, tanyalah. Kita dalam geng kita je ni, jangan risau. Okey, boleh Kalau ada soalan, tanya ataupun klik hands up tu, nanti saya jawab nanti. Yes. Kita ambil persamaan lengkung tu, kita bezakan dia dy dx. Sebab dia kata hitungkan keturunan bagi lengkungan itu. Macam tu. Okey, kita guna dy dx, keturunan lengkung. Keturunan tangent pada titik K. Okey. Maksudnya macam ni. Ni dia lengkung. Sini K. Itu maksud dia. Okey. Kalau dia kata keturunan normal, kita kena tukar dulu. Ingat, tukar dan terbalikkan. Okey, boleh? Okey, yang ni pula. Okey, untuk soalan ni soalan kebat juga ni. Okey, tak apa. Yang nombor 6 nanti buat nanti Okey, soalan nombor 5. Kita bincang sama-sama, jangan risau. Tadi kita suruh berhenti apa? 9 suku saya berhenti lah. Lupa lah 9 suku. Okey, tak apa. Macam ni. Saya tunjuk dulu satu soalan boleh? Soalan nombor 5 ni Nampak mudah. Okey, cari nilai permulaan C dengan garisan X tambah Y sama dengan C. Ialah normal. Ialah normal bagi lengkungan tersebut. So, saya tulis dulu X tambah Y sama dengan C. Dan ni pula Y sama dengan 2 tolak 3X tambah X kuasa 2. Okey, kalau dia bagi normal ke lengkungan ke, automatik kita dy dx. Okey, dapat apa dy dx? Saya tunggu ni. Apakah nilai dy dx? Saya nak tunggu ni. Ni. Siapa ni? Aina ni. Mana Aina ni? Okey, apakah nilai dy dx? Daripada persamaan lengkung tu. Okey, ada ke Aina ni? Itu nama lain. Letak nama lain ni. Okey, dapat apa? Dy dx? Okey, tak apa. Siapa nak volunteer? Okey. Negatif 3 tambah 2x. Okey. Kalau dy dx ni kita namakan dia sebagai kecerunan tangent. Betul? Tu kena hati-hati. Okey. So, dy dx tu awak dapat kecerunan tangent. Okey. Daripada persamaan yang X tambah Y sama dengan C ni, boleh beritahu saya tak apakah kecerunan dalam persamaan ini? Okey. Tu tak nampak lah kan? Okey. Senang nampak dia. Awak kena pindahkan Y negatif X tambah C. So, nampak tak? Y sama dengan okey, betul. Negatif 1. Dia guna konsep ni je. Y mx plus C. So, ni C, ni X, ni M. So, M kita dapat nanti ialah negatif 1. Okey, clear yang tu? Okey. Kalau dia kata negatif 1 tu ialah kecerunan untuk X tambah Y sama dengan C, betul? Dia kata, cari permulaan C dengan garisan ini ialah normal. So, maksudnya, ini normal ke tangent? Normal. Okey, good. Okey, kalau tu normal, apakah tangent? Okey. Kalau negatif 1 ialah normal. Okey. Kalau negatif 1 normal, apakah nilai M untuk tangent? Daripada yang ni. Kita dapat nanti 1. Betul tak? Okey, ingat. Yes.
Ya. Ya. Ah. Oh, okey. Tak apa. Kalau negatif, kita terbalikkan jadi positif. Okey. 1 bahagi 1 dapat 1 juga. 1 terbalikkan jadi 1 juga. Jadi nombor kecurangan tangent dapat 1. Positif 1. Okey. Okey, tukar simbol je. Betul terbalikkan. Sama je konsep. Okey, jadi dia kata kita dah ada kecurangan tangent betul. Okey, ni pun dah ada kecurangan tangent. Jadi kita comparekan dia ataupun samakan dia, dapat negatif 3 tambah 2x sama dengan 1. Okey. Boleh faham maksud cikgu tak? Ni kecurangan tangent untuk yang dy dx. Yang ni pula kecurangan tangent daripada normal tadi. So kita bandingkan dia, negatif 3 tambah 2x tolak sama dengan 1. So kita dapat nilai x nanti. Okey. So dapat 2x sama dengan 1 tambah 3 dapat 4. So x sama dengan 2. Okey, boleh Okey, x sama dengan 2 dah. Settle. X dengan 2. Nak dapat nilai y pula. Alamak, dapat nilai y. Tak ada masalah. Ambil dari asal ni. Yang ini saya ambil daripada situ. Okey. Y 2 tolak 3, 2 tambah dengan 2 kuasa 2. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat apa 2 tu? 2 tolak 6 negatif 4. Negatif 4 tambah 4 dapat kosong. Okey. So dapatlah x2, y kosong. So, macam cari nilai pemalasi? Ambil je. X tambah y sama dengan C. 2 tambah kosong sama dengan C. C dapatlah 2. Itu sahaja. Okey, dia memang nampak macam kejap sana, kejap sini, kejap sana. Macam tu. Tapi dia mesti ada gunanya dua-dua ni. Okey. Okey, boleh ke ni? Kalau tak boleh tanya. Tak ada masalah, saya boleh ulang balik. Saya boleh explain kat mana awak sangkut tu. Okey. Ayat dia awak kena pandai cari dia punya keyword dia. Keyword dia ialah normal. Kita dapatkan tangent. Yang ini kita automatic dapat kecurangan tangent. Lepas tu kita bandingkan dua ni. Okey, tangent lengkungan dengan tangent daripada normal tu. Okey, so dapat nanti nilai x dengan nilai y. So kita guna dalam garisan pemalar tu. Dapat C tu. Okey.